Alright, Alhamdulillah kita dah bersiaran. Sebentar ya, kita nak check sound dulu. Macam mana sound? Okey ke? Kejap ya, kita check sound dulu. Tadi kita dah check semuanya okey. Assalamualaikum semua. Okey. Okey, dengan suara Kak Zaidah. Alright, Alhamdulillah. Semua clear ya? Okey. Okey, Alright, good. cantik. Alhamdulillah. Okey, kembali di program Jom Masak Kak Zaidah di studio. Simple Sugar Yes. Baking Studio dengan episod 229 hari ini. Okey, Apa khabar Alhamdulillah. semua? Kak Zaidah apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum buat semua viewers. Alhamdulillah ya. Okey, dan hi for those yang tune in. Okey, minta love, minta like, minta share dan minta komen ya, supaya kita boleh kongsi lagi resepi ni dengan sahabat-sahabat luar sana lah. Alright. Okey, hari ni kita nak baking ya. Baking, okey Bel, ada kita nak ada baking, sikit lagi. kita tunggu sikit ya. Kita tunggu rakan-rakan kita lain masuk dan kita boleh mulalah ya. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah, minta love banyak-banyak tu Kak Zara, nampak love ya. Banyak tu love. Alhamdulillah, thank you so much. Di Facebook pun banyak love. Thank you so much. Alhamdulillah. Yes, Alhamdulillah. Minta tolong like, love, comment dan share video live kita ni. Jadi rakan-rakan kita yang lain pun ramai lagi boleh tonton. Alright, Kak Zaidah nampaknya dah ramai ni. Apa kata kita mulakan? Jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Alright, hari ni Kak Zaidah nak bake ya. Kek ni tengah viral sekarang ni. Kalau perempuan tengok di Facebook, di IG, asyik lalu lintas saja ya. Lintas langsung aja ya. Okey, now. Tapi ni versi Kak Zaidah ya. Okey, hari ni kita nak buat cheesy yogurt banana cake. Lagi sekali, cheesy yogurt banana cake ataupun kalau Melayunya lah ya, kek pisang yogurt cheese. Lebih kurang macam itulah. Kek pisang tapi atasnya ada cheese bersama dengan perasa yogurt. Okey, ini tengah viral ya sekarang ni. Cuma yang ini ialah versi saya lah ya. Okey, bahan-bahan untuk cheesy yogurt banana cake. Untuk keknya ya, 300 grams butter, 250 grams brown sugar ataupun gula perang, 100 grams gula caster, 5 biji telur, 250 grams pisang dilecek. Kalau dapat pisang masak ya, dia lagi masak, dia lagi cantik keknya nanti ya. Ya. Pisang Kak Zara hari ni pakai pisang berangan. Sebab semalam kan kita guna pisang, saya beli sesisir pisang, jadi ada bakinya tu. Jadi saya habiskan pisang untuk kita buat kek pisang ya. Okey, 250 grams pisang yang dilecek, 300 grams tepung gandum, 2 sudu teh baking powder, 100 grams yogurt. Saya pakai yogurt asli ataupun natural yogurt ya. Yogurt asli. Tak kisahlah apa-apa brandnya. Okey, dan last sekali untuk keknya kita guna 1 sudu teh vanilla. Kalau perempuan nak guna essence ataupun perasa pisang pun boleh. Cuma essence jangan letak banyak, just a few drops saja. Ya, untuk nak dapat rasa more pisang pada kek. Okey, saya ulang lagi sekali bahan untuk keknya. 300 grams butter, 250 grams brown sugar ataupun gula perang, 100 grams gula caster, 5 biji telur, 250 grams pisang dilecek, 300 grams tepung gandum, 2 sudu teh baking powder, 100 grams yogurt dan 1 sudu teh vanilla. Okey, untuk cheese toppingnya kita guna 350 grams cream cheese, 75 grams gula caster, 1 biji telur
dan tambahkan dengan 1 biji kuning telur. So telur kita whole egg 1 dan 1 biji lagi tu kita buangkan putihnya, ambil kuningnya ya. Jadi 2 biji kuning telur, 1 biji putih telur. Okey, dan sedikit ataupun 1 sudu teh vanila. Okey, untuk cheese topping saya ulang lagi sekali. 350 gram cream cheese, 75 gram gula caster, 2 biji kuning telur dan 1 biji putih telur. Dan sedikit vanila ataupun 1 sudu teh vanila. Okey, dapat bahan-bahan dia? Okey, nanti kita akan ulang dari masa ke semasa ya, about the recipe. Dan for those yang dah tolong, yang nak tolong apa pinkan resepinya, silakan. Dan terima kasih terima kasih dululah kita bagi terima kasih dulu. Okey, now kita nak buat keknya dulu ya. Okey, kek dia senang aja ni. Alright, kita guna flat beater. Kalau perempuan tak ada mixer, stand mixer macam ni, boleh juga guna hand mixer ya. Kita perlu pukul butter. Okey. Butternya tadi sebanyak 300 grams butter. Kita pukul bersama dengan gula perang ataupun brown sugar 250 grams. Caster sugar 100 grams. Okey, kita perlu pukul hingga dia bertukar warna ataupun dia kembang lah ya. Dah ada soalan Kak Zaida. Yes. Telur grade apa? Grade B ataupun A. Ya, grade B ataupun A ya. Okey, kita beat until dia kembang. Dia kembang tu maksudnya dia bertukar warna ya. Okey, sementara tu kita perlulah panaskan oven pada suhu 180 degrees, api atas dan bawah. Kak Zaida kena scrape side dia ya, sebab dia tak kena di bahagian tepinya. Okey. Kita pastikan tepinya pun kena ya. Kalau tak nanti bancuhan dia tak rata. Okey, pukul hingga dia bertukar warna ataupun dia jadi kembang dan gebu. Ada apa-apa soalan? Ada yang tengah bagi resepi? Bel tengah baca resepinya. Okey, saya dah pinkan daripada komen Sis Irvina Ali. Thank you so much Sis. Kerana kongsikan bahan-bahan yang Kak Zaida gunakan untuk menu hari ini. Mas Omar pun ada sharekan resepi di bawah tu. Alhamdulillah. Thank you so much for the effort. Thank you so much ya. Terima kasih ya puan-puan. Alhamdulillah. Nampaknya semua memang yang sharekan resepi ni memang laju ya. Laju pantas tangan menaik ke kanan ya. Yes. Alhamdulillah. We're so happy to know that kita sama-sama ya berjuang untuk live kemasan Kak Zaida. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi yang lain mungkin kalau yang tak jumpa ataupun tak dapat tengok yang pin yang komen yang saya dah pinkan, bolehlah scroll. Ada juga rakan-rakan lain sharekan bahan-bahan yang Kak Zaida gunakan untuk menu hari ni. Okey, saya scrape side dia lagi ya, supaya dia betul-betul rata bila kita pukul dan ataupun bila kita nak masukkan bahan lain ya. So this one kita must make sure that dia dipukul rata. Okey. Oh, Irvina Ali kata lama tak dapat masuk live. Dia rasa syukur hari ni tak dapat tengok
Stres sebab tak dapat tengok sejak dah mula sekolah ni. Oh, ya ke? Oh, dah start sekolah. Ya tak ya, sibuk je. Alright, untuk rakan-rakan viewers yang baru tune in, menu hari ni adalah cheese yogurt banana cake. Okey, Bel, dia dah mula kembang. Saya tunjukkan ya, perempuan. Dia tukar color. Ini nampak tak perbezaan? Ini pada mula-mula kita letak sebelum kita pukul. Nampak tak perbeza color dia dengan ini? Ini dia dah mula tukar color. Maksudnya dia dah color dia agak putih sikit ya. So this one dah kembang lah. Yang ini yang mula-mula tadi. Ni. So nampak perbezaan dia warnanya ya. Okey. Now kita perlu masukkan pula telur ya. Telur yang 5 biji tadi. Sedikit-sedikit. Sambil dipukul perlahan ya. Medium speed lah. Okay. Naikkan sedikit kelajuan dia. Alright, ada soalan Kak Zaidah. Yes. Suri Nur tanya, Assalamualaikum Kak. Ya. Kalau tiada tepung gandum, boleh pakai tepung naik sendiri? Okey, kalau you pakai tepung self rising flour, you kena pakai sukatan sama, tapi baking powdernya you buat satu saja. Sekarang ni Kak Zada guna 2 sudu teh baking powder. So kalau you pakai self rising flour, you kena kurangkan baking powdernya. Tapi masih kena letak juga ya baking powder. Jadi letak satu je lah. Okey, nampak tu Bel, dia dah gebu ya. Saya tutupkan, saya tunjuk dengan perempuan supaya perempuan nampak ya, jelas. Nampak Bel? Macam ni ya. Dia agak macam ni. Dia tak cair ya. Okey, lepas ni kita akan sambil kita pukul, kita akan masukkan yogurt. Kalau nak pakai yogurt pisang pun boleh. Yogurt pisang ya, sebab yogurt pisang tu dia dah ada bau, smell of yogurt ya. Okey, kita pukul sebentar. Kemudian kita masukkan tepung bersama dengan baking powder. Okey, ini baking powder yang 2 sudu teh. Bel, tunjuk sini Bel. Kita akan masuk ni yang 2 sudu teh baking powder ya. Kita akan masukkan dalam tepung gandum ni. Okey. Reducekan speed perlahan. Kita masukkan sedikit-sedikit ya. Tepung. Sambil dipukul. Tepung dan tepung perlu diayak ya. Okey, dah masuk. Kemudian kita masukkan pisang. Pisang ni lagi masak dia lagi sedap ya. Lagi pisang tu lebih masak, dia lebih sedap. Kemudian kita akan masukkan vanila. Okey, siap. Okey, ini rupa adonannya.
Okey. Macam ni Bel, dia punya texture. Ya. Ni. Okey. Kita ketepikan dulu. Kita nak buat dia punya bahagian cheese-nya pula. Kalau perempuan tak ada, saya ada 2 bowl dekat sini. Ya, kalau perempuan tak ada 2 bowl, perempuan terpaksa keluarkan, masukkan dalam acuannya. Kemudian basuh bowl, baru dipukul bahagian cheese-nya pula, ya. Saya ada 2 bowl dekat sini, jadi saya guna kedua-dua bowl sajalah. Okey, untuk bahagian cheese-nya. Cheese ni perempuan kena keluarkan awal, ya. Bagi dia at room temperature. Sebab dia kalau dia keras, kalau daripada fridge puan turun pukul, dia akan berbiji-biji. Dia susah nak lembut lah, ya. Jadi biarkan dia lembut at room temperature lah sebelum kita pukul dia. Okey, cream cheese. Gula, cream cheese ni tadi 350 grams, gula 75 grams. Telur 2 biji kuning, 1 biji putih. Dan sedikit vanila. Lebih kurang 1 sudu teh lah, ya. Okey, ini kita perlu pukul dia hingga dia kembang dan lembut. Ada soalan Kak Zaida. Yes. Lily tanya, can sugar be reduced since there is a combination of 350 gram sugar and 250 gram of mashed banana? Rather sweet, thank you. Boleh lah. Boleh. You can reduce yang white sugar tu, yang caster sugar, ya. Kalau you reducekan banyak, nanti takut kek you tak moist. The sugar yang buat kek you moist, ya, basah, lembap. If you try to reduce banyak, kalau setakat about 50 grams, it should be okay lah, ya. 80 to 50 grams. Jangan sampai 100, 150. Ya, nanti kek you akan jadi dry. Ya. Okay, kita beat until dia fluffy. Rahim pun ada sharekan resepi. Thank you so much you all. Sangat-sangat hebat. Okey, yogurt kita guna hari ni sebanyak 100 gram untuk kek. Banana kita guna 250 gram pisang, ya. 250 gram of banana. Cari pisang yang masak, ya. Okey. Pisang dah okey. Cream cheese kita dah cantik ni, ya. Dah kembang. Okey, ni rupa cream cheese kita. Alright. Okey, untuk acuan kali ni Kak Zaida guna acuan 9 kali 9. If you feel like dia agak tebal, you nak bagi dia lebar sikit, you boleh tukar tu 10 kali 10. Kak Zaida guna sekarang is 9 kali 9, 9 by 9 inches, ya. Kita alas dengan kertas parchment paper both side. So you just potong satu panjang like that, lekatkan, kemudian satu potong lagi sebelah sini. So dia akan jadi macam ni. Ya, kira dua keping lah ni kertas, ya. Alright. So kita tuang dulu bahagian keknya. Nampak tak tekstur keknya, ya? Perempuan tengok, ya, tekstur keknya dia fluffy, ya. Dia tidak runny, dia tidak macam apa tu cair, ya. Dia pekat gebu. Okey. Masukkan semua keknya ke dalam acuan. Ratakan, ya. You can see the pisang tu, nampak tu, ya.
Saya pisangnya tu saya lecek tak sampai hancur sangat ya. Jadi nanti dia ada ketul-ketul pisang tu lah. Okey. Okey, sekarang ni kita nak masukkan ni pula. Dah jadi macam ni, dah rata. Okey, kita masukkan adunan cheese-nya ni. Kita spreadkan adunan cheese-nya atas kek yang tadi. Okey, habiskan ya. Kalau perempuan rasa kek ni agak tinggi, boleh dituangkan ke acuan yang lebih lebar 10 kali 10 inci. Kak Zara guna sekarang ialah 9 kali 9 inci. Okey. Sayang cheese-nya, saya kukut sampai habis. Sayang ya, sedap ya cheese-nya ni. Okey, nampak tu. Alright, atas je Kak Zara nak dekor dengan sedikit coklat. Maybe perempuan terpulang ya, perempuan nak guna coklat apa. Ada yang pakai Calebo ya, coklat ya, ataupun any chocolate chips pun boleh ya. Saya pakai Cadbury. Cadbury yang macam ni lah. Cadbury ni kita patah-patahkan lah. Terpulang lah nak susun macam mana. Nak letak banyak ke, nak letak sikit, terpulang ya. Ini sebagai dekor saja ya. Kalau perempuan nak letak coklat, coklat chips pun boleh lah. Okay. Kalau tak ada Cadbury yang macam gini, Cadbury yang satu-satu tu yang selalu orang buat apa tu ya, buat tart, tu pun boleh jugalah Cadbury tu. Ada soalan, Bel? Tak ada, senyap. Semua senyap. Semua tengah fokus ni. Tengah fokus coklat ni. Okey, sikit lagi. Terpulanglah perempuan nak letak banyak mana. Nak sedap, letak lebih. Kalau nak berniaga, ikut bajet lah. Okey. Kita habiskanlah coklatnya ni. Kita ada sikit lagi. Alright Kak Zaida. Soalannya, adunan kek untuk kalau nak tambah serbuk coklat kena kurangkan tepung ke? Yes. Kalau you nak tambah koko, kena kurangkan. Kalau tidak jadi keras nanti. Sebab koko is a powder ya. So you kena leskan pada tepung gandum tadi. Alright. Okay, so ini rupa keknya. Okay, kita perlu bakar 1 jam. Kalau ketinggian menggunakan acuan ini, kita perlu bakar for 1 hour, 1 jam ya. Kalau ketinggiannya agak rendah, dalam 45 minit hingga 1 jam. Terpulang. Kalau Kak Zara guna 9 inci, kita bakar for 1 hour. Okay. Suhu 180 degree selama 1 jam. Okey, sekiranya ni kadang-kadang kita bakar kek ni
kejadian dia tak sama ya. Lain oven, lain dia punya result. Okey. Kalau sekiranya perempuan guna oven perempuan yang agak panas, you check dulu, tengok dulu keadaan cheese-nya di bahagian atas. Kalau cheese-nya dah mula hendak kuning ataupun nak coklat, ambil satu keping kertas macam ni. Macam ni. Ya, letakkan di bahagian atas loyang. Kertasnya kena lebar daripada loyang supaya dia akan lean ataupun dia akan terletak di loyang, bukan di atas kek. Kalau atas kek, sebab kita ada coklat, kita takut nanti coklat dia kena pada kertas ni. So bermakna potong lebar daripada loyang. Kemudian letakkan di bahagian atas untuk jangan sampai kek you di bahagian atas warna je agak coklat tak cantik nanti. Ya. So sebab kita bakar lama. Kalau guna 99 kita bakar lama ya. 45 minit belum masak lagi keknya. Ya, dalam 1 jam. Okey. So harap perempuan boleh faham tu. So kita kena bakar ni, tapi kita tak perlu tunggulah sebab saya dah sediakan yang dah dibakar awal tadi. Tapi sementara tu Bel, ada apa-apa yang Kak Zaidah perlu jawab? Ada, banyak ni. Banyak okay? ya. Alright, sebab sementara kita nak tunggu, kita bagi space untuk you all tengok cara-cara boleh fokus. Kalau tak nanti korang terpotong-potong kan? Okey, seterusnya berapa minit nak pukul telur tadi tu? Berapa minit nak pukul telur? You tengok sampai dia kembang lah ya, sampai dia kembang. Berapa minit tu pun tengok juga mixer you. Kalau mixer yang jenis slow, hand mixer agak lambat sikit. Kalau mixer macam ni, laju ya, agak cepat sikit. Lebih kurang until you nampak dia fluffy. Alright, soalan seterusnya, 2 sudu teh baking sama tak dengan 1 sudu besar? Dipakai je lah 2 sudu teh. Takkan tak ada sudu teh kat rumah. Boleh guna sudu teh yang kita kacau. Saya pakai sudu teh biasa je. Boleh aja. Tak ada masalah. Okey, Bella, saya baru masuk. Kak Zaidah buat kek pisang ke? Yes, saya. Marsha. Lama tak nampak Marsha. Okey, thank you. Kak Zaidah bake apa tu? Saya baru on sambil masak untuk makan tengah hari. Selamat menyambung selera. Alright, so ada juga bag yang baru tune in. Menu hari ni adalah cheese yogurt banana cake. Okey, ada yang tanya, ramai yang tanya ni Kak Zaidah. Untuk satu buku dengan saiz 9 inci kali 9 inci, berapa agaknya boleh kita jual Kak Zaidah? Berapa ya? Lebih kurang RM60 ke atas. 60, 70, 80. Sebab cheese, kita guna cheese, kita guna pisang, kita guna butter. About RM60 lah. RM60 dah boleh jual lah. Alright Kak Zaidah, boleh tak jika nak letak beberapa titik lemon dalam adunan cheese, adakah ia merubah rasa kek pisang? Of course. You letak lemon, dia akan jadi rasa lain lah, ya. Dia akan lain lah. Dia tak dapat rasa pisang tu, ya. Kalau you letak lemon, kita dah letak yogurt tau. Yogurt agak masam, ya. So if you put lemon, nanti the whole thing akan rasa masam. Dah tak sedap pula kalau kek masam sangat, because kita ada yogurt inside. Alright, next question daripada Tila Gavati Das. Hi sis, nak tanya, adakah adunan jam tart terap dan tart gulung sama? Kalau nak adunan vegetarian, how? Tart gulung lain, tart open tart lain resepinya, tak sama. Memang tak sama, totally tak sama. Yang sama is the jam, is the inti nanas sama. Tetapi dia punya pastry, dia punya adunan dough tak sama. Totally tak sama. Ya. Untuk vegetarian, sebab kedua-dua tart ada telur, ya. Kedua-dua tart. Tart gulung ada telur, tart open tart pun ada telur, ya. So if you tak letak telur, dia jadi, cuma rangup dia, moist dia tu tak ada. Dia akan jadi macam you buat tepung, gula and butter. Dia akan a bit keras lah. Alright, kalau guna kismis gantikan coklat, okey tak? Tabur kacang ke atas instead of coklat? Instead of coklat kita nak tabur. Ni ada yang kismis, ada yang lain ni tanya coklat chip boleh tak? Coklat chip pun boleh, ya. Kalau ada yang tanya kacang boleh tak? Kalau hiris pisang okey tak? Atas. Kalau hiris pisang, dia tidak akan tahan lama your cake. Your cake tak akan tahan lama, ya. Even you put dalam chiller, the pisang akan change color. Pisang dia akan bertukar warna, lebam ataupun kecut.
Dalam 2 hari pisang you dah rupa ni tak cantik if you slice pisang on top. Ya. Sebab kek ni kena put dalam chiller. Tak put dalam chiller tak boleh sebab dia cheesecake. Ya. So if you put dalam chiller, sekejap Bel, if you put dalam chiller anything, any cake, any tartlets, tarts yang ada buah, you need to glaze on top. Kalau tidak, dia akan ada efek pada rupa dia nanti. Ni saya cerita pasal fruits ya. Kalau you put slice pisang on top lah ya. You kena glaze dia before you put dalam chiller ataupun you sejukkan. Sebab cheesecake kena put dalam chiller baru dia sedap. Dia tak boleh letak kat luar. Nanti dia soggy, dia masam ya. So dia kena kena put dalam chiller. So if you put dalam chiller whatever cake ke apa ke yang ada fruits, you kena glaze pakai glazing gel to prevent apa tadi tu? Kalau you nak letak slice pisang, to prevent pisang tu jadi lebam, kecut. Kadang-kadang baru 2 hari pisang you dah kecut tau. Orang tengok pisang you kecut, orang ingat kek you dah seminggu ke 2 minggu. Padahal baru 2-3 hari. The cake still good but the pisang on top akan change colour. Itu nanti akan ada tak cantik lah. Ya, especially kalau kita nak berniaga memang tak cantik ya. Orang tak akan beli sebab dia ingat kek tu dah lama. So you kena glaze. Pergi di bakery buy glazing gel. Ya, glazing gel tu biasanya you akan mix dengan air, masak hingga dia jadi macam jelly, then you apply on top. Tu bertahan. Boleh juga you nak letak pisang on top lah. Tak kismis. Nak letak kismis boleh jugalah, cuma kita nak bakar tau. Kismis kalau you bakar dia akan mengelembung nanti. Ya, dia akan mengelembung. Bila dia mengelembung, bila dia siap, bila dah masak, dia akan jadi kecut dan dia akan keras. Itu kismis. Ya, dia masa you bakar dalam oven, kita bakar lama ya, 1 jam, dia akan mengelembung nanti. Dia akan jadi bulat-bulat. Bila dia sejuk, you keluarkan dari oven, dia sejuk, dia akan mengecut. Dan bila dia kecut, dia terus jadi keras. That is kismis when you bake. Okey, apa lagi tadi? Chocolate rice. Chocolate rice. Chocolate rice pun boleh lah ya, cuma rasa tak sedap lah. Kinder Bueno boleh tak? Kinder Bueno tak boleh sebab dia ada dalam tu lembik sangat. Sebab itu kita pakai Cadbury. Caribou boleh ya. Caribou pun boleh letak. Chocolate chips yang jenis untuk baking boleh. Ya. Kalau yang Cadbury ni boleh ya, bertahan ya. Kak Zara buat Cadbury ni okey. Dia tidak melekit ya, tak melt. Api atas bawah. Api atas bawah. For bakar kek kena api atas bawah ya. Alright, ada lagi soalan? Ada. Puan letak kek bawah sekali ke dalam oven? Rosli Mahmud tanya. Biasanya dekat middle puan. Dekat saya letak antara macam ni Bel, tunjuk Bel. Sebab ini oven pun kena tengok juga ya. Kita bakar kek ialah kita akan letak dia macam ni. Dia tidak terlalu tinggi sangat dan tidak terlalu rendah. Tengah-tengah lah. Tengah-tengah ya. Alright, seterusnya. Yes. Salam puan, nak tanya, kalau bakar kek bahagian tengah kadang lembik, apa kesilapannya? Terima kasih. Bahagian tengah lembik tu tak masalah. Belum sampai masa lagi puan dah angkat. You kena cocok dulu. Cocok any cake yang you bakar, you kena cocok dia. Especially bahagian tengah ya. You kena cocok dia, tengok kalau dia tak melekat pada steak ke, pada whatever yang you cocok, dia tak melekat, dia tak melekit, maknanya kek you masak. Kadang-kadang kita cakap 45 minit. Sometimes oven tak cukup 45 minit. They need about 1 hour. So you puan-puan kena check tu ya. Alright, kalau guna aluminium foil letak kat atas kek? Boleh juga, tinggal lagi kita nak bakar dia tahu. Kita bakar dia until dia 3/4. Dia dah 3 suku baru you letak foil tu. Baru you letak foil, baru dia cantik. Ya. Alright, soalan common ni, butter salted atau unsalted? Salted lah, salted. You pakai unsalted, you kena letak garam. Kalau tidak, kek you tak sedap. Memang tak sedap. Alright, kejap ya, Kak Zaidah kena explain buat salted dengan unsalted ni ya. Okey, kalau salted, you cuba buat kek salted dengan unsalted. You rasa? To me, kalau you pakai yang unsalted, memang kek you akan rasa flat, tak sedap. So you kalau unsalted, you kena add some garam. Jadi untuk play safe, beli yang salted. Habis cerita. Yeah. Alright, seterusnya Hani Dahari Kak, bila waktu kita boleh buka oven untuk lapiskan kertas atas cheese sebab takut kek terbantut?
Okey, dia biasanya lepas dalam setengah jam ke atas. You tengok, kalau misalkan kata oven you tak ada kaca, tak ada glass yang you tak boleh tengok, kan, you nak ngintai-ngintai dia pun tak boleh. So what you do is, after setengah jam, you buka perlahan, buka sikit je. Kalau dia dah mula brown on top, cepat-cepat letak kertas. Kalau dia tidak brown lagi, just biarkan dulu. Lepas 45 minit baru buka balik. Tabur coklat M&M yang warna-warni boleh tak? Dia akan pecah ya. M&M tu kalau kita bakar dia akan pecah. Tapi bolehlah kot. Cubalah kita tengok keadaan macam mana. Cuma kita takut colour dia nanti akan ada efek sikit lah kat tepi-tepi tu. Okey, nanti Kak Zaidah bagi some tips. If you katalah you nak put M&M's on top, you change to loyang yang rendah sikit. 10 by 10. Bila 10 by 10, dia tidak perlu menggunakan lama untuk nak masak. Sebab dia lebar. Bila dia lebar, dia akan jadi rendah. Bila dia rendah, dia akan cepat masak sikit lah. So, lebih kurang 45 minit sikit you dah boleh masak. So, yang itu you boleh tabur lah kot M&M semua. Sebab dia tidak perlu lama. Kalau yang 9 by 9 ni, dia tinggi, dia akan makan masa 1 jam. M&M tu nanti saya takut colour dia akan ada efek sikit pada keliling-keliling cheese tu nantilah. Okay? Seterusnya, salam Kak Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau buat setengah adunan, boleh tak? Boleh. So katanya separuh ke? Thank you. Bolehlah separuh tapi you letak dalam acuan 8x8. Already super mom. Kalau tak letak yogurt boleh tak? Sebab saya tak minat yogurt lah. Dalam kek tak rasa lah puan if you put yogurt. But the taste of pisang dengan yogurt tu yang sedap. You kalau makan pun you tak tahu ada yogurt dalam kek tu. You don't know. Seterusnya, kalau bakar semua jenis kek, perlu ke buka oven fan? Bukalah. Kalau ada fan, just buka oven. Just buka fan. On the fan, ya. Yeah? Alright. Okay, seterusnya. Berapa lama kek ni boleh simpan dalam peti ais? Izzatul Bushra tanya. Lama jugalah. Cuma dia akan jadi dry a bit lah if you simpan di dalam chiller. Itu je lah. Dia akan jadi makin sehari makin kering lah. Alright. Okay. Sebentar ya. Okay. Adunan kek untuk bakar dengan kukus sama tak? Tak sama. Kek kukus Zira biasanya kek kukus biasanya adunan dia cair sikit. Ya, dia tidak pekat macam gini kek kukus ya. Kek kukus dia adunan dia cair sikit. Okey, ada lagi. Kejap Ben tengah baca. Okey, yang ini soalan untuk menu yang lain. Menu yang sebelum ni. Yes. Okey, ni Kak Zaidah kena ingat balik ni. Okey. Tu yang kadang-kadang lupa. Okey, resepi untuk curry puff giant minyak. Kak Zaidah cakap 170 gram. Resepi Kak Zaidah letak 70 gram minyak. Yang betul minyak untuk adunan curry puff tu. Jadi berapa minyak? 170 gram atau 70 gram? Itu memanglah tak ingat. Okey, DM kita nanti kita cuba nanti kita solvekan. Akan tolong anda, okey, akan bantu anda. Tadi Kak Zaidah kan memang Kak Zaidah tak ingat ya. Salam Kak Zaidah. Hey, video tip mixer dengan hand mixer adakah mempengaruhi juga hasil kek yang kita buat? It depends jugalah ya, sebab hand mixer dia nak pukul dia tu, nak meratakan dia akan makan masa lebih sikit daripada stand mixer. Ya. Stand mixer ni you tak payah pegang dia. Ni apa ni? Pause due to poor connection. Macam tu je lah. Okey. Okey dah. Alright, yang itu saya nampak sebab very clear, besar dia punya typing tu kan. Okey. Kalau you guna hand mixer ni you kena gerak dia tau. Ya, you gerak tu ikut tangan you lah. Tangan you asyik kat situ je lah yang dia kembangnya. Ya, kalau stand mixer dia mengangkum. So you tak perlu. So mesti ada sedikit lah. Tetapi kalau setakat kek yang you nak buat macam ni, should be no problem lah. Ya, tak nampak pun sangat beza dia. Ya. Kalau kita buat dalam mass macam nak menjual, itu macam mungkin nak nampak. Mungkin nampak lah ya. Alright, seterusnya soalan Ida Jelita tanya, boleh Kak Zaidah komen perasa esen brandy macam esen vanilla ke? Brandy. brandy ya, vanilla tak sama. So kita tak payahlah pakai esen brandy tu. Brandy tu is brandy yang mabuk tu. Agak. Cuma kita tak tahulah dia ada perasa tu dia ada alkohol ke tidak. Kadang-kadang dia just artificial perasa. Flavor. Artificial perasa is like mungkin tak ada alkohol ya.
Tapi kalau yang biasa-biasa orang buat kek tu ada alkohol pun. Dia tak sama dengan vanilla. Vanilla tak ada alkohol. Tak kira lah vanilla concentrated vanilla ke. Vanilla is from tumbuhan ya. Brandy tu is brandy. Ya, tu kena hati-hatilah. Kalau kita pergi kedai bakery ke apa, kita ternampak brandy flavor, janganlah beli. Ya, nanti kan kek kita rasa bau brandy tapi tak ada alkohol pun, bau brandy tu ada yang tahu ya. Nanti kan dia kata kek kita ada alkohol pula kan. Kak Zaidah pakai oven jenama apa? Berapa liter? Besar ni ya, Milux ya. Milux entahlah berapa liter ya. This is quite big jugalah. Kak Zaidah dia beli, dia tengok muat boleh letak berapa. Saya pun tak tengok berapa liter. Dah, okey jalan. Dah jalan. Kita beli. Tengok aja saiz ni boleh masuk loyang berapa? 14 boleh masuk. Okey dah jalan. Dia punya function pun kita tak tahu. Sampai bila kita tu kita godehlah sikit. Ya macam ni pun saya godeh-godeh ni tahu. Sampai setengah jam saya akan tukar temperature dia. Okey. Temperature berapa? 180, 180 degrees ya, atas dan bawah. Okey. Alright. Rasa memang kurang sedap. Saya selalu pakai salted je. Betul, Lizak. Yes. Okey, Beli salted je. Unsalted ni memang you kena tengok ada punya resipi tu. Resipi tu kalau guna unsalted mesti akan ada salt dekat dalamnya. Okey, seterusnya kalau bakar adunan keknya dahulu baru bakar adunan cheese-nya, kemudian boleh ke? Janganlah, jangan ya. Kita bakar sekali agung kan senang. Bakar sekali agung. Sekali jalan. Ya. Boleh guna. Nah, ni rectangular kot. 7 inci by 10 inch. Boleh. 7 10 ataupun 7 10 is like Tin Jacob tu ya. Boleh. Alright, so ada juga saya tengok masih mencari resipi. Resipi ada ya di komen yang saya dah pinkan di bawah daripada komen Sis Irvina Ali. Boleh tengok di situ ya. Resipi penuh ada di situ. Okey, I bet mesti ramai lagi yang share ni. Nampak tu. Ana Abdullah ada sharekan cara-cara ya. Thank you so much. Okay, siapa yang terlepas boleh scroll tengok komen daripada Ana Abdullah, Sis Ana Abdullah ada cara-cara, okay? Siap cara sekali ya. Alhamdulillah. Thank you so much. Okay, saya bacakanlah sekali lalu ya. Cara-cara buat keknya. Okay, dulu pukul butter, gula perang, caster, sugar hingga kembang bertukar warna. Pastikan tepi butter juga rata. Bila dipukul, masukkan telur sedikit-sedikit sambil dipukul perlahan. Low speed. Bila habis telur ditaruh, naikkan speed sedikit, masukkan yogurt pukul lagi. Apa tu? Baking powder dicampur bersama tepung gandum and masukkan pisang and vanilla and pukul lagi hingga dapat tekstur yang lembut. Untuk bahagian atas, cream cheese keluarkan kat room temperature. Gula 2 biji, telur kuning dan 1 biji, putih telur dipukul kembang and fluffy. Gunakan acuan 9x9 alas parchment kiri dan kanan. Tuangkan cream cheese atas adunan kek tadi, ratakan. Untuk dekor atasnya, Puan Zaidah gunakan kepingan coklat, Cadbury dan hias atasnya. Thank you so much for cara-cara Sis Ana Abdullah. Okay, seterusnya, what causes kek pisang to be dense bila sudah masak? Sirwan Muhammad tanya. Dah pernah cubalah tu ya. Maybe kurang gula. Ya, kurang gula. Sangat kot. Ya. Alright, telur tadi yang dalam peti sejuk ke? Dalam peti sejuk boleh, room temperature pun boleh telur. It doesn't matter. Harusni Mahmud, so sweet. Dia kata terima kasih Puan Zaidah bersusah payah mengajar kami semua, tak jemu melayan kami semua. Begitu juga dengan Bella, tak jemu membaca soalan-soalan kami. No problem. Itulah gunanya kita ada program live ni, jadi kita boleh berbincang. Boleh berkongsi, saya nampak juga ya, waktu-waktu begini ramai juga yang tinggalkan live kita. Mungkin ada urusan yang lain ya. Jika anda stay tune hingga ke hujung rancangan, InsyaAllah berbagai tips you all akan dapat ya. Dan juga soalan-soalan ada yang muncul, ada yang tak muncul. Jadi saya hanya dapat baca yang muncul, yang mana sempat dan yang sempat. InsyaAllah saya akan cuba bacakan soalan-soalan anda. Okay, but don't worry, fret not. Jika you ada urusan lain boleh, tak apa, sebab kita akan savekan video live ni. Boleh tengok kemudian pun ya. Tapi please, kalau perempuan nak buat, perempuan tengok balik video ni. Ya. Sebab dalam video ni setiap saya buat tu, setiap kali saya mengadun ataupun saya mula masak, sampai ke akhir saya akan bercakap pasal resepi tu ya. So harap perempuan tengok. Kalau yang 1 minute video ataupun video ringkas hanya untuk
those yang dah tengok awal, jadi dia nak tengok sekali imbas. Tu boleh. Untuk permulaan you tak boleh tengok yang 1 minute video tu ya, sebab 1 minute video tu dia ada, sebab itu nanti kalau 1 minute video tu ramai yang akan bertanya. Dalam resipi ada pisang tapi kenapa tak nampak letak pisang? Itu pasal kita dah pendekkan videonya. Ya. So harap perempuan dan ada encik-encik juga ni yang memasak ya. So harap boleh faham tu lah. Alright, soalan seterusnya Kak Zaidah, kenapa bila saya buat kek naik cantik, bila petang ke malam dia ada menurun sikit? Of course lah, itu tengok resepi ya. Tengok resepi, tengok kandungan telur kat dalam dia, tengok dia punya fluffy. Kalau dia terlalu light, dia memang akan naik ya. Bila dia naik, nanti bila dia sejuk, dia akan sink a bit. Kalau yang jenis very rich, yang jenis kek yang rich, yang heavy, dia biasanya dia naik, dia tak turun dah. Kalau dia turun pun slight aja, dia turun sampai hingga kan you nampak kadang-kadang macam dia melengkung ke dalam ataupun terpelesuk ke dalam. Itu jenis sponge cake yang jenis very light. Ya, okey. Alright, soalan seterusnya. Kalau saya nak guna resepi ni untuk buat kek pisang je boleh tak? Boleh. Sebab saya tak suka sangat lah pisang cheese. Okey, boleh. Buat je kek pisang biasa, normal kek pisang ya. Cuma sekarang ni tengah trend ada cheese on top, semua cheese sekarang. Jadi kek pisang pun diletakkan cheese tu. Tapi sedap juga ya. Sedap sebab you rasa lemak-lemak cheese lah. For those yang makan cheese, ada yang tak makan cheese ya. So tak makan cheese dan rumput cheese lah. Alright, soalan seterusnya. Pervati Krishna Kumar, why the cake sink in the center after baking? Sink in the center, dia tak cukup masak. Dia tak cukup masak. You dah keluarkan dia ya, dia belum masak sangat, dia still dalam keadaan wet lagi. Walaupun you cocok dengan tu, maybe it takes about 5 to 7 minutes untuk dia bagi betul-betul cook lah. Baru dia tak sing. Kalau dia sing tu maknanya dia masih lembut di bahagian tengah tu ya. Ataupun ada orang dia suka cocok-cocok tau. Dia keluar dia cocok, kejap lagi dia masukkan balik, kejap lagi dia keluar dia cocok. Dekat ada 10 cocok, itu pun boleh kek you akan melengkung di bahagian tengah ya. So you kena selalu buat lah, practice, then you get dia punya trick dia ataupun cara-cara pembakaran yang betul ya. Okey. Alright, ya boleh. Sis Norida Abdul Rashid katanya minta izin keluar dulu. Zohor dah. Jazakallah atas ilmu sama-sama. Nanti akan tengok semula. Boleh, tak ada masalah. Okey, salam puan. Kalau kek kukus tak moist, apa yang kurang ya? Gula. Kek kukus nak lagi dia basah, ialah gulanya kena sukatan yang betul. Baru kek you basah. Kalau kek you dry, you potong dia berderai, itu kurang gula ataupun kurang kandungan cecair ataupun yang membasahkan kek you. Ya, kek kukus kalau dia gelap, maknanya dia akan moist. Kalau warna dia gelap, warna dia terang tu dia kurang gula. Right, Nur Abu Talib katanya Assalamualaikum adik Zaidah dan Bel. Waalaikumsalam. Dari Kak Nur USA. Essence vanilla di USA kebanyakan tak halal. Masing-masing ada dalam 35% arak. Artificial vanilla terpaksa cek juga ada tak ada arak, ada punyai arak sedikit persen. Dia ada juga brand yang memang ada alkohol. Jadi jika kita nak purchase especially overseas ataupun imported brands, kita kena tengoklah ingredient dia. Dan dia selalunya dia akan mention kat depan ada alkohol ataupun tidak. Ataupun boleh beli online puan. Ada yang halal, ada ya. Ada yang halal. You just buy online yang halal. For those yang stay tempat yang memang kebanyakan semua ada alkohol ya. So you boleh purchase, boleh beli online yang halal ya. And then maybe you boleh pakai juga vanilla bean. Vanilla bean rasanya tak ada alkohol ya. Itu daripada fresh pokok ya. Boleh pakai I bet dekat US mesti banyak vanilla bean ya. Vanilla bean banyak. Ya, tempat kita ni je vanilla bean kita dah kering. Especially daripada Mexico. Sebelah aja tu. South America banyak vanilla bean. Kenapa kek hangus di tepi dan bawah? Parvati tanya. Oven you lah panas. Panas, you reducekan lah. Kalau you bakar setiap kali bakar, kek you serupa je tepi dia coklat, gelap, and then dia jadi very dry. Bermakna oven you panas sangat. Reducekan kepanasan dia. Kalaupun 180 but your cake still brown at the side, tengah dia masih tak masak, reducekan panasnya. Ya, mungkin dapat membantulah kek you ya. Okey.
Alright. Cheese dah macam ketul emas, susah nak dapat. Betul. Nurul Faida. Cream cheese tak tahu kenapa sekarang memang sebab susah itulah sikit. tu dia buat yang Korea tu. Yes. I think that's the reason. Yes, Korea bun tu. That is So one of the everybody semua reason. pergi mengangkut semua cream cheese ya. Tapi saya alhamdulillah dapat pula 2 kotak ya. Cream cheese. Alhamdulillah. Itulah namanya rezeki. Cheese susah nak dapat sekarang kat mana Kak Zaidah beli ya? Dawi Mak Nur tanya. Kak Zaidah beli di Yen aja. Yen ke Yummy ya? Ada. Mungkin hari yang you datang tu nasib tak baik lah ya. Sebab orang yang buat bun Korea bun tu ya, garlic Korea tu tu dia orang yang borong semua. Pervati Krishna Kumar. Yes. Katanya mungkin masalah keknya yang tadi tu thank you. I steamed the fruit cake for 4 hours but it sinks in the center. Okay. Your kukus, your steamer, air boiling dia tidak cukup panas. That is why the sink at the center. Ataupun you buat dia double layer. Double layer. Kalau you buat satu-satu, most probably because of dia punya suhu boiling water dia tu. Dia tak cukup steam untuk nak bagi dia masak rata lah. Ya, so you kena check. Maybe api you kecil ya. Maybe you pakai just dapur yang simple, very small stove ya. Itu tak cukup tu. Dia kena pakai yang normal dapur lah. Ya, yang air dia senantiasa boiling. Ataupun mungkin steamer tu tak ketat. Dia tak punya ketat, ya. Steam tu keluar. Steam dia keluar. Instead of steam dia duduk nak masakkan kek, steam dia escape ya. So you kena check tu, double check. Betul. Alright. Kek merekah di permukaan atas kenapa ya Kak Zaidah? Itu panas. Suhu oven you agak panas ya. Dia belum masak lagi bahagian tengah, dia dah form one skin. Dia dah garing. Ya, sebab itu bila dia dalamnya tu masih belum masak, dia need to naik, dia akan tolak lah tu yang kek you crack. So you kena check suhu oven you ya. Alright, Ida Sami yang nama tak nampak. Okey, katanya raya baru ni saya masak rendang tok. Saya perap daging semalaman, memang lagi sedap sedap. sangat. Semua orang makan kata sedap. Saya kata resepi dari My Sifu. Kak Zaidah, thank you atas resepi ni. Okey Bel, dah 1:30. I think kita keluarkan kek yang kita dah ready. Yang ini kita tak boleh tunggu ya, sebab dia makan masa sampai pukul 2 lebih nanti nak masak. Kak Zaidah dah bake awal. Untuk kita nak tunjukkan pada you hasil dari resepi yang sama ya. Sekejap ya. Okey, yang ini dia dah mula naik. Nanti kita boleh fokuskan ke ni sebelum kita habis program nanti ya. Okey. Ini rupa keknya yang saya dah keluarkan daripada kertas, yang saya dah sejukkan. Nampak tu? Can you see? This is the cake and then this is the cheese. Ini rupa keknya. Ya, and the chocolate is cantik ya. Dia cheese memang bila you bake tu lama, dia akan a little bit crack macam ini. Dia memang biasa. You buat apa pun dia still, sebab kita bake dia for 1 hour lama ya. Okey. Nampak tu. Cantik ya. Nanti saya potong sekejap. Saya bagi you tengok dalamnya ya. Tapi ni masih suam-suam sikitlah. Kalau dapat cantik, you bakar dia semalam. Bakar hari ni, besok baru potong. Ya, nanti Kak Zaidah ambil pisau sekejap ya. Okey Bel, ada apa-apa soalan? Parvati kata thank you so much for Puan to share tips. Alright, most welcome ya. Daripada kami di sini, cake flour ke self raising flour better? Nina Hilmi tanya. Cake flour lah. Boleh lah dua-dua, self raising flour boleh. Ya. Okey. Ya. Cake cheesecake you kena bakar, you kena makan dia sejuk-sejuk, sedap. Alright. So okay, kita try cut sebelah sini and we see the inside. Look at that. Oh, tapi yang cheese ni cantik tengah. Okay, this is the look. The cheese. Nampak tu? Yum yum. Okay, kita cut yang bahagian tengah dia. You see if we can cut the chocolate. Okay, nampak tu? Coklatnya pun boleh dipotong. Cadbury ni ya. Nampak? Pisaunya pun cantik ya. Tak ada
Okay, ada cheese. So good. Sedap ni ya. Kalau you rasa tebal sangat, perempuan boleh tukar ke loyang 10 kali 10. Dia akan jadi lebih rendah dan dia cepat pun cepat masak. Okay, that the cheese. Nampak ya? Cheese dia dah set. Alright, Alhamdulillah selesai dah menu Alhamdulillah. kita hari ini Kak Zaida. Yes, selesai dah ya. Harap perempuan boleh dapat mencuba resepi ni for weekend ni. Ya. Ujung minggu ni beriadah dengan family boleh masak ni. Kalau rasa tebal sangat, perempuan boleh pindahkan ke loyang 10 kali 10. Okey. So harap perempuan dapat menyalin dan Kak Zaida nasihatkan supaya you all tengok yang full video ni kalau nak buat. Ya, sebab Kak Zaida banyak baca komen di yang 1 minute video tu. Ramai yang kata Kak Zaida kenapa ni, kenapa tu, kenapa ni, kenapa tu. Sebab mungkin dia tak nak tengok video yang asal. Video asal ni lama ya. Jadi dia tak nak tengok. Jadi dia nak tengok yang shortcut. Tapi dapat resultnya yang shortcut lah. That one is hanya untuk reference saja. Reference saja. Resepi ada tapi reference saja. Kalau dekat sini you dapat tengok all the tips apa yang saya beritahu from scratch. Ya. Okey, so inilah hasil banana cake kita yang tadi kita masih di dalam oven. Kita akan tunjuk sekejap lagi. Yang ini yang saya buat pagi tadi. Ya. So harap perempuan berpuas hati dengan resepi kita tengah hari ni. Yes. Alright, ni Sis Mas Mark Tovi ada sharekan resepi in English translation. Wow, thank you so much. Okay, dengan thank you so method much sekali. for the effort. Thank you so much. Thank you so much, my dear Sis Mas Mark Tovi. Yes, thank you so much, sis. Yeah, alright. So okay, hope perempuan harap perempuan berpuas hati dengan resepi kita tengah hari ni dan jangan lupa boleh cuba ni. Weekend ni boleh cuba ya. This is something sedap. Lain daripada kek pisang kita. Asyik-asyik kek pisang. Kali ni kita buat kek pisang with cheese. Okay, so hingga kita berjumpa lagi next week, insyaAllah panjang umur. Doakan Kak Zaida panjang umur, murah rezeki. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan menu-menu resepi-resepi yang top-top, yang sedap-sedap, InsyaAllah ya. Okay, so till then, bye. Assalamualaikum.